A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Terima kasih ya, Cikgu Jasni Ahmad ya, pensyarah UUM, orang pertama yang menyapa Tok Abah. Terima kasih Jasni. Terima kasih Ajak Robin, itu pun Hafizatul Suhaila, ni orang ketiga. Abdul Malik Idris orang keempat, Sabridah orang kelima, Acik Zaza orang keenam, Rafidah Mu'in 7, Rashid Basiran, walah, Rashidah Syamsuddin, Saidil Lamid, ni orang Sabah ni, Joha Joib, Mumtaz Begum, wah cepat juga orang 10 kata ni. Leni Nazirah, Kamisah Rasman, Nita Azmi, Cik Ian, Muhammad bin Azbi, Ferlita Ubara, Alam Ahmad, Masya Allah, Hafizatul Suhaila dah sebut tadi, Saidil Lamid, Najbi Syuhaida, Cik Nun Abu Bakar, Fina Junaida, Ajak Robin tadi tu ya, Joha Joib, Syarifah Fafa, Sadiah Mat Sa'ad, Mumtaz ya, Puan Mumtaz ni memang rajin ya. Terima kasih Puan Mumtaz. Syukur Alhamdulillah dapat bersama dalam majlis ilmu kita pagi ni. Nur Amalina, Nani Triana, Azlin Matun, Khadijah Harun, Ratna Laili Ani, ni semua orang yang setia ni ya. Terima kasih banyak-banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat selalu ya. Siti Afsah Kula pun ada, Isyamuddin, Umi Ana, Cik Mbun Ismail, siapa lagi tadi tu, Hamidah Hamzah Sarimah, Siti Afsah Kula Jawada, Hamidah Hamzah Azwan Ajanwa ni. Terima kasih. Jom kita berselawat. Syida, Intan Sumaya, Misa, Marilyn Sony ya, sahabat daripada sahabat ya. Khairul Aryadi, Zaleha Suryati, Asila Fasika, Misa, Nora Erina, Farida Tanziji, Ijizi, Raba'ah Abu Suryati tadi. Asalnya Kak Cik dah ada, Cik Embun Ismail, Julia Daud, Nur Afida ya, Tengku Fazura, Siti Zarina, Zuraida Amida, Ana Daniel, Zuraida Yusof, Umi Elisa ya, Marilyn Sony pun ada tadi, Rin, Syahira Syarif, Siti Zahra ya, Jordan K. Kenneth, J. Kenneth ya, siapa lagi, Imah Syam, Zura Kliwon, itu dia Jumaat Kliwon ya, Muhammad Syahrul Nizam, siapa lagi, Rosmi Elias, Mansur Sharifah, Zul Gold Silver, Mamina Kunjiru, Sabridas ya, Kasimah Wahab, Asni, Muhammad Tuah, ni Mak Tuah ni, Taruna Suci, Irfan Jali, Syarifuddin Kamarudin, Rafidah Hasan dah sebut tadi, Farhan Ishaq ya, Ros Gadung, Home Baker, Maimunah Iman, Syikin Osman, Cik Nayub, Nur Absarina, Leni Nadira, Leni yang terus like dan share. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat. 193 orang dalam kelas. Tahniah, syukur. Hari ini hari Jumaat, Saidul Ayam 10 Disember. Syukur masih hidup, masih panjang umur, masih Allah berikan rezeki. Malam tadi Tok Abah di KLCC bersama ratusan sahabat ya, dengan orang-orang Yadim, orang-orang Jawi, orang-orang yang berselawat, berzikir dan berselawat ya, dengan Ustaz Zul Ramdinya. Tok Abah kena berforum. Tok Abah berduet, bukan berduet ya, bersama-sama dengan Ustaz Din, Ustaz Nasruddin, YDP Yadim, dengan Datuk Badsyah Hindustan, Datuk Badsyah, Datuk Badli Shah Tok Abah panggil dia Datuk Badsyah. Seronok dia, ilmu dia lain macam ya. So kita berforum tentang keluarga Malaysia, keluarga sejahtera ya. Seronok sangat, syukur Alhamdulillah. Dan bila sebelum tu pergi ke bilik air, Tok Abah ditemani bersama-sama dengan pengarah Jawi ya, Datuk Azib Ismail. So kami berjalan lah. Dia umum 50-an, Tok Abah baru 70-an. So kami berjalan. Dia kata,
lajunya jalan. Kata, ni sebab sakit lutut kena exercise. Tok Abah jalan laju. Jawa mana jalan slow. Walaupun sakit lutut dia jalan laju. Tok Abah jalan laju. Dia kata, berapa umur sekarang? Ada 60. Dia tanya, ada 60? Ada. Ya, baru 70. Lah, mahal tu. Dia kata, kalau BMW 7 Series memanglah mahal. Ya, so like dan share ya, tolong like dan share. 220 orang dalam kelas. Terima kasih banyak-banyak. Dan Tok Abah seronok sangat malam tadi. Dia punya moderator ialah apa namanya? Amin Idris. Seorang dia Iron Man ya. Bagus, seronok, rancak dia punya forum. Dan Tok Abah rasa bersyukur dapat bersama, dapat memberikan. Dan soalan yang ditanyakan kepada Tok Abah oleh Amin Idris ialah dalam konsep keluarga Malaysia yang dicetuskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dia ada 3 trust. Trustnya ialah inclusivity, keterangkuman. Semua orang terlibat, semua kaum, semua agama, semua fahaman politik, semua golongan manusia, orang kampung, orang bandar, orang sehat, orang OKU, orang semua terlibat. Dan tidak ada pihak ataupun kumpulan yang terpinggir. Itu salah satu dia punya trust. Keterangkuman, lepas tu kebersamaan. Kami mencari common ground, titik-titik persamaan antara manusia yang berbilang kaum. Dan bila Ustaz Datuk Badsyah cerita tentang orang Dayak sekian-sekian dia di Sarawak, ada berpuluh-puluh dia punya kaum dia dengan 90 dialek dan bahasa berbeza. Dan orang Jawa pun ada 9 grup dengan dia punya kaedah bercakap yang agak berbeza. So kalau sendiri pun tak kenal diri, orang Melayu pun tak kenal Melayu, orang Kedah pun tak tahu ada perbezaan, berbelas perbezaan di kalangan orang Kedah, orang Kelantan. So macam mana kita nak dapat membentuk Malaysia yang sejahtera? Tak kenal maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta. Tapi trust yang Tok Abah yang suruh Tok Abah komen ialah satu, keterangkuman, meaning inclusivity semua pihak, dan kebersamaan, common ground. Yang ketiganya kesyukuran, contentment, kesyukuran. Dan Tok Abah telah berfikir 3-4 hari sebelum berforum tu, Tok Abah apa sudut pandang yang Tok Abah nak bincangkan yang orang lain tak bincang lah. Yang dan Tok Abah dapat ilham kemarin ialah untuk kita kata tu benar-benar menjayakan keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Kita kena pertamanya kena syukur. Tanpa syukur maka keterangkuman tak dapat dijalankan, kebersamaan tak ada makna. Sebab kita tak bersyukur. Macam mana kita nak dapat ada kebersamaan, kita akan memandang baik orang lain, kaum lain, agama lain, suku sakat lain. Macam mana kita nak pandang dengan kasih sayang kalau kita tak bersyukur? Syukur itu kena sabar, kena redha. Dan syukur itulah pada Tok Abah kata yang kalau tanpa syukur semua trust yang lain tak ada makna, kebersamaan tak ada makna, keterangkuman tak ada makna kalau tak bersyukur. Lepas tu ada 20 nilai. Ada 20 nilai yang jadi kata tu asas kepada keluarga sejahtera Malaysia yang sejahtera. Maka Tok Abah kata kalau tanpa syukur semua nilai ini pun tak ada faedah. Sama juga awak kerja rajin, awak kerja sungguh-sungguh, awak suka tolong orang, awak sentiasa ceria, awak datang awal kerja, balik lewat, semuanya kosong kalau tidak ada ikhlas, tidak ada integriti, tak ada ikhlas. You datang awal tapi tak ikhlas. You tolong orang tapi tak ikhlas. You kerja rajin tapi tak ikhlas. You suka belanja orang makan tapi tak ikhlas. Ada faedah tak? Semuanya jadi kosong because tanpa ikhlas. Jadi itu sudut pandang Tok Abah dan itulah masalah yang terbesar sebab tanpa syukur semua trust yang lain tak ada faedah. Tapi Allah mengesahkan wa qalilum min ibadiy syakur. Bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah terdengar seorang Badawi, orang Badawi ini orang kampung lah, orang kampung berdoa, ya Allah, kau masukkanlah kami semua, aku, keluargaku dalam golongan yang kecil, golongan yang sedikit. Umar terdengar sambil kata, pelik kau ni doa. Kenapa kau doa macam itu? Kita patut berdoa dengan orang yang ramai, orang yang yang gagah, yang majoriti. Maka orang Badawi jawab, Umar, Khalifah Umar, kau lupa ke yang Nabi pesan yang sampaikan wahyu Allah, wa qalilu min ibadiy syakur, surah As-Sabah ayat 13.
dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Itu sebenarnya aku berdoa untuk masuk golongan yang sedikit ini, orang bersyukur. Oh, Omar belum dengar lagi, belum dapat lagi khabar tentang ayat itu. Maka Omar pun, patutlah kau berdoa untuk jadi orang yang golongan yang kecil. Ya, jadi mudah-mudahan tuan-puan dan tuan abah, kita tiap hari berdoa untuk jadi orang yang bersyukur. Ya, itu sebenarnya salah satu usaha untuk, itu tajuk kita hari ni. Jom kita belajar dan berterusan usaha untuk lebih bersyukur. Sebab anda dan Tok Abah acap kali perasan, ya, tapi kita sebenarnya belum cukup bersyukur. Itu yang Tok Abah punya approach malam tadi. Di samping kita berikanlah seperti mana biasa Tok Abah kalau membicarakan suatu isu, Tok Abah akan cari apa situasi, what is the current situation, dan apa masalah cabaran yang kita hadapi dalam menghidupkan isu itu. Kita cakap tentang keterangkuman, kebersamaan, kesyukuran. So, apakah situasinya di Malaysia? Dan yang keduanya, Tok Abah kata, apa masalah yang kita hadapi? Sebab, apa kata, ini pun kata Bruce Lee. Malam tadi pun Tok Abah quote Bruce Lee. Tok Abah quote melalui daripada hadis Nabi, ayat Quran, apa kata Mother Teresa, apa kata Jalaluddin Ar-Rumi, apa kata Bruce Lee. Bruce Lee pun kata, kan Tok Abah dah sebut banyak kali dah, ya. Setiap hari aku bertarung dengan diri aku untuk jadi orang yang lebih baik. Bertarung, kita kena melawan nafsu, melawan kecenderungan untuk patah balik ke perangai lama. Anda dan Tok Abah secara natural, secara fitrah, memang kita ni dilahirkan baik, tapi kita mudah berbuat kejahatan. Sebab, itu sebabnya orang tutup pesan, kalau kamu nak menuai padi, kamu kena tanam padi. Mana boleh nak menuai padi, tak nak tanam padi? Kau ni gila ke? Nak jadi baik, kena usaha untuk jadi baik. Untuk bersyukur, kena usaha untuk bersyukur. Tapi kalau kita nak menuai lalang, perlu tak kita menanam lalang? Tu orang tua punya bijaksana, nampak? Kita kalau nak menuai lalang, tak payah tanam lalang. Kau tanam padi, kau biarkan aja, kau tinggalkan aja. Ada harapan kau akan menuai lalang. Maksudnya, kalau kita nak jadi baik, kena usaha jadi baik. Kalau nak jadi jahat, tak payah usaha. Tak payah usaha jadi jahat. Sebab, Tok Abah punya buku, ya. Kau ingat setan pernah ambil MC? Kau ingat setan pernah cuti? Pernah ambil cuti sakit? Rehat daripada kacau kamu? Gitu, ya. Oleh kerana setan, tapi jangan salahkan setan. Saya betul lah kata Tok Abah, aku ni jahat, aku ni tak bersyukur, bukan salah aku. Ni sebab setan kacau aku. Ada pula salahkan setan, ya. Nanti kalau kat kubur ditanya, kau kenapa tak solat? Aku bukan tak nak solat, setan yang kacau. Agak-agak selamat tak? Daripada kena debik, kena pukul, kena rotan. Agak-agak selamat tak? Sendiri jawablah. Ya. So, adik-adik, sahabat-sahabat, Tok Abah yang Tok Abah muliakan, jom kita cek balik diri kita. Itu sebabnya Tok Abah punya tajuk pagi ni ialah jom teruskan mencari ilmu. Itu sebabnya Tuan Abah malam tadi banyak mencatat. Bila Ustaz Zuramli, sebab malam tadi juga ada majlis zikir yang barakah. Nama tema malam tadi adalah zikir yang barakah. Kita mulakan dengan negaraku Asmaul Husna, lepas tu dengan doa, lepas tu dengan nyanyian daripada nasyid daripada Haji Munif, ya, daripada Hijaz, dan juga Intim, dan kita ada forum, lepas tu kita ada zikir dan selawat. Seronok sangatnya. Habis pukul 10.30 malam. Kita mula dalam sekitar 8.20 lah kita bermula ke 8 dekat 8.25. Lepas tu kita habis pukul 10.30. Sekitar 2 jam. Sangat bahagia, ya, orang yang datang, ya. Mudah-mudahan. Dan bila tengah berzikir, ada selang-seli tausiah daripada Ustaz Zuramli. Tok Abah terus ambil buku catatan Tok Abah. Tok Abah ambil buku catatan, Tok Abah catat apa yang dinukilkan, apa yang disampaikan, apa yang dikongsikan oleh Ustaz, ya. Salah satu perkara yang Tok Abah dapat kutip malam tadi ialah dikata Nabi berpesan untuk kita jadi orang yang lebih bermanfaat, jadi aset kepada dunia. Kita kena untuk mencari kehebatan, untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Kita kena ada ta'aruf, kena ada tafahum. Ta'aruf min berkenal-kenalan, tafahum min faham memahami. Ini yang terbasuk dalam konsep keterangkuman, ya. Kata tu kebersamaan dan kesyukuran. Lepas tu kita kena ada ta'awun, kita tolong-menolong, bantu-membantu. Kita kena ada takaful,
Ya, kita menjamin yang orang lain selamat daripada gangguan kita, dan kita jamin kita sama-sama akan maju ke depan, ya, dan sebagainya. Subhanallah. Ya. So itu sebabnya tak boleh catat. Lepas tu apa lagi? Kita juga kena terus menjalankan proses ta'afi. Kata Ustaz Zul Ramli, proses ta'afi ialah menghubungkan satu rahim, sentiasa kata tu kita membantu, ya. Dan yang seronok, salah satu kata-kata yang menusuk hati Tok Abang adalah ukhuwah ataupun persaudaraan, persatuan antara rakyat Malaysia, ya. Dia kena asasnya ialah akhlak. Asasnya ialah akhlak. Itu sudut pandang yang sangat seronok. Sebab Tok Abah, ya, kadang-kadang tak perasan. Of course Tok Abah kata orang yang cemerlang, orang yang sentiasa belajar, buat yang terbaik, ya, orang yang memperbaiki diri, orang yang beradab, berakhlak. Ya, Tok Abah selalu sebut, dah ribu-ribu kali sebut, orang yang beradab tanda berilmu, orang yang berilmu ramai yang biadab. Dan Nabi juga ditanya, ya, oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah hak anak-anak aku terhadap aku sebagai ayahnya?" Ya, kita sebagai ibu bapa, apa hak anak terhadap kita sebagai ibu bapa? Satu, beri mereka nama yang baik-baik. Keduanya, didik akhlak. Nombor dua, ketiganya, berikan tempat tinggal yang kondusif, yang selesa, yang dapat membangunkan saksiah peribadi mereka dan mereka rasa selamat. Subhanallah. Ya, jadi itu sebabnya itu yang Tok Batul mencatat. Tok Batul catat seronok sangat dapat ilmu, sebenarnya tidur malam tadi nyenyak. Sebab dapat ilmu baru, kata sentuhan baru, ya, maka Tok Batul tidur, ya. Yang dan dalam akhlak ada dua trust, kata Ustaz Zul Ramli. Tok Batul catat tadi, dia kata apa? Apa yang kita kena buat untuk membangunkan akhlak, untuk mendidik akhlak, untuk mendidik jiwa kita jadi orang yang beradab, bersopan, ya. Yang keduanya ialah apa yang kita kena elakkan. Satu, apa yang kita kena buat, the do's, and yang keduanya the don'ts, apa yang kita tak patut buat, iaitu kita buat maksiat, kita lara, kita lalai, kita tak kisah kita dan sebagainya. Itu yang dapat Abah sambil kita mendengar zikir, kita sama-sama berzikir, berselawat, ya, dan berdoa. Lepas tu ada tausiah, ya, 3 kali, 3 round tausiah ringkas in between the zikir. Subhanallah, ya, jumpa kawan-kawan lama macam Adam Kori, ada Ali, Ali Ekspedisi, ya, dia yang dah berhijrah, seronok, ya. Ada ramai sahabat yang jumpa melantik, ya, ramai kawan-kawan lama, ya. Seronok sangat, ya. Okey, so kita pergi. Jadi apa yang Tok Abah kongsikan malam tadi tentang isu syukur itu, oh ya, dah cakap 20 minit terlupa, ya. Program kita pagi ini dibawakan oleh webinar membentuk keluarga, ya, yang ceria dan bahagia. Membentuk keluarga yang ceria dan bahagia, webinar yang akan dikendalikan pada 29 Disember, hari Rabu, malam Khamis. Ni tak pernah buat webinar waktu malam, kita buat. Kenapa tak buat waktu siang? Itu hari kerja, hari-hari biasa. Jadi mungkin orang tak dapat join. Habis kenapa tak buat hujung minggu? Hujung minggu dah padat, dah penuh. Macam-macam program pengisian yang orang dah minta. Hujung tahun, jadi Tok Abah tengok, inilah malam yang agak senggang sikit, lapang. So kita buat pada hari Rabu, malam Khamis, 8.30 sampai 10.30 sebelah malam lah. Dengan sesi soal jawab, Tok Abah akan kongsi banyak tip, ya, yang kau punya. Seperti biasalah, ya, untuk keluarga yang ceria dan bahagia tu, apa masalah, ya, kesilapan lazim suami isteri, and then tip untuk jadi suami isteri yang lebih ceria dan bahagia. Apa kesilapan sebagai mak bapa, seperti sudut pandang anak-anak. Yang Tok Abah seronok tak share tu. Apa kesilapan kita sebagai mak ayah dari kacamata anak-anak? Dari kacamata anak-anak, ya, bukan dari kacamata kita ataupun dari kacamata profesor atau sarjana, tapi apa yang anak-anak kata kita silap dalam mendidik ataupun membentuk suasana untuk mereka membangun agar ceria dan bahagia duniawi dan ukhrawi. Wow, ya. So, dan of course Tok Abah akan bagi tips bagaimana nak ikatan tu merangsang anak-anak jadi orang-orang yang bertanggungjawab, orang yang berubah jadi orang baru secara holistik, secara menyeluruh. Okey. So jom, ya, datang ke webinar Tok Abah. Dah ramai yang mendaftar. Jangan last minute lah, kesian. Dan kita hadkan kepada 450 device atau gadget. Ya, satu gadget 5 orang, 6 orang, 10 orang boleh, ya, pancarkan kat TV kat rumah, ramai-ramai bersama. Kos satu gadget untuk komitmen supaya sungguh-sungguh nak attend webinar, RM30.
Orang Malaysia RM30, orang Brunei RM30, $10 lah. Orang Singapura sama, orang Australia sama, orang Amerika sama, ya. Lebih kurang $10 lah, ya. So $10, iyalah $10. Makan pizza pun terkulat-kulat ya kalau $10. Tapi ini santapan rohani, santapan ilmu yang akan mudah-mudahan membawa perubahan yang berterusan sepanjang hayat sampai ke kubur, sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. And it is cost only $10. Australian, Singapore, Brunei ataupun American dollar. RM30 lah duit kita, kurang lebih. Jangan loya buruk lah, ya. Kalau kata mahal, I raise my hand lah, angkat tangan lah. InsyaAllah mudah-mudahan berbaloi ilmu yang kita kongsikan itu nilainya tak ternilai lah, ya. Sebab kalau kita berubah jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih redha, orang yang lebih bersyukur, orang yang lebih rapat dengan Allah dan jauh daripada setan, agak-agak berapa nilainya. Okey, so bercakap tentang isu kita. Dan of course kita punya Tok Abah tadi pagi-pagi dah agak letih juga ni, malam tadi lewat, lepas tu dah balik lapar tu sambil minum air panas, ya. Air apa nama Chocoberry. Itu pun produk keluaran anak Tok Abah Chocoberry ni memang lazat, memang sedap, mudah kita membuang, ya. Lawas perut, pun rasa kenyang, ya. Dan banyaklah sentetan perkara positif sebab minum Chocoberry untuk nyenyak tidur, untuk senang buang air, untuk rasa sihat, ya. Itu pun bolehlah, ya. Kalau nak cuba, ada linknya berkaitan. Dan of course program kita sentiasa dibawakan oleh Tabung Korban. Tok Abah sebagai dia punya duta Tabung Korban. Jom kita menabung untuk menjalankan ibadah kurban, all secara online. Kita tak cukup nak buat sekaligus, ya. Tak cukup dana, kita tabung, ya, online. Dan skim tabungan ini dipantau dan diluluskan oleh Bank Negara, ya. Syariah compliant, yes, ada panel syariah diterajui oleh Ustaz Al-To'ah. Tok Abah sebagai orang tua, sebagai duta, Tok Abah pun tahun lepas melakukan ibadah kurban melalui tabung kurban. Jom. Dan ini kurban yang kita lakukan dalam negara kita, di Malaysia, bukan luar negara. Dan berkorban di tempat sendiri adalah lebih afdal. Baik, isu kita pagi ini, macam mana kita nak terus belajar bersyukur dan terus mengamalkan dan usaha untuk jadi orang bersyukur, walaupun wa qalilun min ibadiyah syakur, dan amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. So bila Tok Abah bagikan saranan, maka diberikan ulasan dan komen oleh Ustaz Amin Idris sebagai moderator. Dia kata, yes, syukur itu kena bersabar. Untuk bersyukur kita kena bersabar, ya. Untuk bersyukur kena redha. Tok Abah sangat setujulah. Jadi orang yang bersyukur memang orang yang sabar. Sabar masa dapat habuan yang baik. Hebatnya orang beriman, ya. Allah berfirman, hebatnya orang beriman. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Kalau diberikan ujian, dia bersabar. Apapun yang Allah berikan, baik nikmat positif ataupun nikmat anugerah dari segi ujian, mehnah. Adakah mehnah ujian itu nikmat? Sakit itu nikmat? Kau jangan main-main pada dalam Tok Abah. Adakah sakit itu anugerah nikmat? Kau jangan buat pasal. Kalau awak tak pernah sakit, awak tak dapat appreciate, tak ada apresiasi tentang sihat. Sebab awak tak perasan pun. Mana lebih senang, ya? Bersabar ke bersyukur? Mana lebih senang, kita bersabar ke bersyukur? So dua-duanya berat, ya. Sebabnya kita kalau sakit, kita mudah ingat Allah. Kita mudah bersabarlah. Tapi kalau kita dapat nikmat, kadang-kadang kita terlupa tak bersyukur. Contoh, ya ke? Contoh pagi tadi, berapa orang yang pagi tadi bangun, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa Yesus, sambil senyum, sambil menghadap kiblat, berdoa. Lepas tu, ya Allah, aku ada tangan aku masih okey, walaupun sengal-sengal sikit, ya. Ada sakit-sakit sikit, tapi aku masih ada tangan, ya Allah. Ada orang yang tak ada tangan. Berapa orang pagi tadi bersyukur sebab ada tangan? Agak-agaknya lah, berbanding kalau kita sakit, Allah sakit pula, Allah. Sebut Allah, terus sebut Allah bila sakit. Allah sakit pula, Allah sakitnya nak lutut aku sakit, Allah, ya Allah sakit. Orang kalau sakit, kalau susah, mudah ingat Allah. Orang kalau senang, kalau bahagia, kalau sihat, acap kali terlupa. Berapa orang, ya, pagi tadi, ya Allah, aku masih dapat melihat, aku masih dapat tengok matahari pagi ni. Dah masuk dah cahaya, ya. Aku boleh nampak warna hijau pokok-pokok, ya Allah, syukurnya. Berapa orang? Ya Allah, awan pun bersih, ya Allah, tak ada jerbu.
Berapa orang yang bersyukur awan bersih? Tapi kalau dah kena jerbu 3-4 minggu kena pakai mask. Maksud jerbu, ni kita pakai mask sebab COVID-19. Ya, dia kita pakai mask sebab jerbu sampai 100 PPI. 150 ke atas, bahaya, membawa penyakit. Kita pun terpaksa pakai apa nama, mask. And then bila dah terang hujan seminggu hujan bersih, apa jadi? Ya Allah, syukurnya dah bersih dah, tak payah pakai mask, syukur bersih. Bila dah kena uji berat sampai terpaksa pakai masker, maka baru kita bersyukur yang dapat udara yang bersih, langit yang tidak berjerbu, awan yang tidak berjerbu dan sebagainya. Nampak tak? So lebih mudah kita untuk sebenarnya bersabar berbanding orang bersyukur. That's why wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sebenarnya Allah bagi kita sakit untuk mudah beringat, untuk dapat, untuk memohon, untuk insaf. Dan sakit itu adalah satu anugerah. Sebab dengan sakit dihapuskan dosa, dengan sakit dielakkan bencana, dengan sakit hidup kita lebih sempurna. Hidup lebih sempurna dengan sakit? Yes. Kalau ada sehat, maka ada sakit, sempurnalah. Bila ada malam, maka ada siang, sempurnalah. Kalau malam aja mana sempurnanya? Kalau ada laki-laki tak ada perempuan, sempurna dunia ni, gila. Kalau semua perempuan Amazon, ya, laki-laki tak ada, sempurna? Tak. Kena ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada tangis, ada sihat, ada sakit, ada lelaki, ada perempuan, ya, ada malam, ada siang, ada apa nama, tak hujan, ada hujan, barulah sempurna hidup. Nampak tak? Gitu. So untuk memperkasa sifat syukur ialah dengan belajar untuk benar-benar bersabar dan redha, ya, dan bersangka baik pada Allah. Setiap ketentuan Allah adalah untuk kebaikan hamba-Nya. Allah tak beri apa yang kita mahu. Allah beri apa yang kita perlu, yang baik untuk kita, confirm yang baik untuk kita dan yang kita layak dapat. Ya, ingat pesanan semua orang, termasuk Tok Abah pesan pada diri Tok Abah sebenarnya, ya. So satu, itu cara untuk memperkasa syukur. Sebab dengan bersyukur kita akan dapat kehebatan yang melimpah ruah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. Justru kalau bangun pagi tu dah bersyukur sambil menghadap kiblat, berdoa, ya Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa nusyur, sambil berdoa dan menghadap kiblat, ya, sunat. Ya Allah, aku bersyukur dengan semua nikmat Kau, ya Allah. Dengan apa yang Kau berikan pada kami ini, aku redha dan bersyukur, ya Allah. Aku sakit perut, syukur sebab itu bagus mungkin untuk membuang semua racun-racun dalam perut. Sampai apa nama, cerah perut, ya, cerah perut, ya. Sampai ceret-beret, cerah perut untuk buang racun-racun toksik. Nampak, cerah perut pun satu nikmat. Dan Allah bila memberi sakit pada hamba-Nya dan hamba-Nya redha, maka dosa-dosa diampunkan. Dan doa orang yang sakit itu makbul. Allah bagi sakit kecil sikit untuk mengelakkan bencana yang lebih besar. Allah bagi kita sakit untuk ingatkan kita untuk berdoa. Nampak tak? So sakit adalah anugerah. Dan kalau kita masa sihat kita sembahyang sunat banyak, masa sakit kita tak larat nak sembahyang sunat, Allah gantikan pahala-pahala sunat itu dengan pahala dari penyakit. So artinya kita tak sembahyang, kita sakit nak sembahyang sunat dengan fardu, solat fardu pun susah, maka tapi sebab sakit, maka kita dapat pahala-pahala sunat yang kita tak buat. Anugerah ke tak anugerah? So sakit kita adalah satu anugerah. Kalau kita jenis orang yang bersyukur dan sabar, Allah, kenapa sakit je aku terus ni, lama dah tak. Ya, itu sebenarnya bila Nabi Ayub sakit, ya, isterinya pun tanya, kenapa engkau tak berdoa untuk disembuhkan? Ya Allah, dia kata, aku dah berpuluh-puluh tahun aku sihat. Ya, ini Allah nak uji sikit aja. Baru setahun, 2 tahun aku sakit. Aku dah sihat 68 tahun tak apa sihat, ya. Lutut okey lah walaupun sakit sikit. Sekarang umur 70 baru terasa. Okey lah tu, bersyukur lah. Syukur sangat sebab dah 65 tahun jalan no problem. Sekarang ada sikit problem, so what is the problem? Sebab itu pun Allah bagi peringatan untuk kita bersedia untuk menghadapi berjumpa Allah. Itu sebabnya bila Tok Mak pun pegang barang terlepas, Tok Abah pegang barang terlepas, terjatuh. Sebab apa kata ulama? Supaya kita mula untuk belajar melepaskan dunia, untuk kita memegang alam kubur. Memegang ni kita ingatlah, memegang alam kubur, memegang alam akhirat.
Kenapa mata makin kabur? Ya, mata Taubah lah. Dah umur 70 tahun. Dulu masa muda kabur juga pakai kacamata. Sekarang tu terang. Selama 15 tahun, umur 55 sampai umur 70 terang. Lepas tu adalah sikit-sikit Allah uji, maka kabur-kabur sikit. Tapi mata kiri Taubah, oh sharp, very sharp. Mata kanan dah mula sharp tapi kerekut-kerekut sebab ada dulu ada detachment, ada koyak sikit ya. So ada repair sikit. Jadi kalau tengok oh tak bulat, dia macam durian. Taubah tengok oh macam durian mata kanan. Tapi okeylah. Okey, masih boleh melihat. So syukur tak? Syukur. Supaya kurangkan tengok dunia. Jom kita tengok alam kubur. Jom kita tengok alam akhirat. Macam mana nak tengok alam dunia, alam kubur, alam akhirat? Dengan ilmu, dengan insaf, dengan muhasabah, dengan tabayun. Memanglah kita tak nampak, takkan nak pergi kubur tengok apa benda. Tapi betul. Ada seorang sahabat cerita pada Taubah, dia menyemadikan jenazah keluarga dia. Dia kata, ya Allah, insafnya. Ya kita, masa kita nak masuk ke dalam liang lahat tu, kita buka dia punya kain kapan bahagian kepala, ya, kita temukan wajahnya kepada bumi, ya, mengiringkan ke kanan, kita tolak dalam liang. Lepas tu, itu dah sebab dah dia kata. Lepas tu tutup dengan papan, ya Allah gelapnya, ya, jenazah ini gelapnya. Itu belum lagi ditimbus dengan tanah, baru ditutup dengan papan dah gelap. Tapi kita boleh terangkan kubur kita dengan amal, dengan ilmu, dengan sedekah. So sekali lagi tahniah untuk mereka yang sedekah subuh. Ramai sekarang adik-adik Taubah aku selalu sebut, oi dah sedekah subuh belum? Sedekah subuh. Ya, ayah kita ni sakit, sedekah subuh dan doakan ayah kita dan sebagainya. So ramai dah orang terpanggil untuk sedekah subuh asbab PKP. Tahniah, syukur. Dan untuk mereka yang sedekah subuh pagi tadi, niatkan pahalanya untuk orang tersayang yang hidup atau meninggal. Dan juga kita mohon untuk Allah selesaikan masalah kita dan masukkan dalam doa selepas sedekah subuh untuk jadi orang yang bersyukur, orang yang bersabar, orang yang sentiasa insaf, ya, mudah-mudahan, ya. Dan Taubah sentiasa doakan bila sedekah subuh, apa salah satu doa Taubahnya, ya Allah, kau kau limpah ruah rezeki orang yang berhutang dengan Taubah supaya mereka kaya raya. Kenapa pula orang berhutang tak bayar, kau suruh dia kaya raya? Kalau dia tak kaya raya, macam nak bayar hutang? Taubah dengan, ya Allah, kau limpah ruahkan rezeki orang yang berhutang dengan Taubah dan kau lembutkan hatinya, insafkan dia untuk bayar hutang. Sebab kalau tak bayar hutang, ya Allah, sengsara dia. Kat dunia pun sengsara. Dia akan sempit. Kalau dia ada duit, dia kena cari duit lah. Hutang kan wajib dibayar. Wajib dibayar. Bukannya kalau ada duit boleh bayar, tak ada duit tak. Usaha, wajib. Ya, kalau ada 2 helai kain, jual 1 kain. Kalau ada 2 kain, ya, jual 1 untuk bayar hutang. So sebelum awak mengagih-agihkan harta untuk bagi-bagi kepada anak-anak pinak, difaraidkan dan sebagainya, kena bayar hutang dahulu. Bayar hutang dahulu untuk mereka yang faham. Yang tak faham, memperkecilkan, meremehkan hutang. Sengsara pada si mati. Ya, sengsara si mati. Amalannya tergantung. Ini semua tahulah. Hari Jumaat Taubah kena sebut, ya, benda ni supaya kita sama-sama insaf. So, kalau orang hutang kat kita, doakan dia melempah ruah rezekinya dan tersentuh hatinya, tergerak hatinya untuk melunaskan hutang mereka. Itu doa Taubah pagi tadi selepas sedekah subuh, supaya orang yang berhutang dengan Taubah melempah ruah rezekinya dan insaf hatinya untuk membayar hutang. Sebab tak berkat, tak selamat. Awak kata, alah tak apa, jangan. Ya, so hari ini kita tabayun. Hari ini hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat, ya. Mudah-mudahan kita bersedekah banyak-banyak, berselawat banyak-banyak dan muhasabah diri. Bersyukur kita jumpa dengan penghulu hari, ya, dari minggu ke minggu. Alhamdulillah. Dan kita hari ini untuk nak potong kuku silakan, ya. Nak trim rambut silakan. Kita kena trim bulu-bulu kat badan kita minimum every 40 days. Ya, baik bulu mana pun kita kena trim every 40 days. Sunnah, ya. Today. Ya, jangan lupa surah Al-Kahfi, ya, tahniah yang sudah Taubah belum. Ya, biasanya Taubah akan baca tu masa menunggu khutbah. Taubah akan pergi awal pagi ni, hari ni ke masjid, ya, lepas tu dalam pukul 12 dah pergi, 12.10 dah duduk. So dia akan azan sekitar 1-5 minit. So Taubah ada lebih kurang 45 hingga 50 minit untuk baca surah Al-Kahfi khatam. Lepas tu baca Yasin khatam, ya, doa-doa dan zikir-zikir, ya, sambil menunggu khutbah, insya-Allah. Kalau panjang umur lah dapat sembahyang Jumaat hari ni, ya. Of course
kita potong kuku, kita mandi, kita pakai baju yang tercantik, yang bersih, yang baik. Lepas tu kita pergi awal untuk dapat pahala unta. Datang awal dapat pahala unta. Pergi ke soft pertama, Tok Abah biasanya dapat soft kedua. Sebab soft pertama banyak AJK, Masjid AJK Surau yang punya tempat. Kita bagilah, dan imam dan apa nama, muizzin, ya, Bilal. Kita dapat yang nombor 20, alhamdulillah, ada pahala. Ya, okey. Alright, of course, orang yang bersyukur sentiasa doakan. Malam tadi Tok Abah saja kacau. Tok Abah saja kacau penasihat kepada penasihat agama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tok Abah kacau dia, penasihat. Tok Abah kata, "Oi, tuan penasihat, dapat 20%." Satu dewan senyum ketawa. Penasihat agama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ialah sahabat lama Tok Abah, ya, Major General Bersara Datuk Seri Jamil Khair Baharum. Datuk Seri Jamil, penasihat agama 20%. Tok Abah kacau dia. Tapi Tok Abah tanya beliau, sajalah. Kita, Tok Abah on stage kan, dia duduk kat depan, siapa lebih tinggi? Tok Abah lah lebih tinggi on stage. Tok Abah on stage, Tok Abah tanya, agak-agak penasihat agama ni doakan tak Malaysia semalam? Tok Abah saja tanya, dia senyum aja. Dia senyum, angguk tidak, geling tidak. Penasihat agama, doakan tak Malaysia semalam? Doakan tak PM? Dia penasihat PM dari segi agama. Doakan tak PM? Dia diam. Ya, dia pakai mask, mana tahu dia senyum ke masam muka? Lantak dia lah. Doakan tak Malaysia, rakyat Malaysia? Doakan tak jiran-jiran? Orang yang bersyukur, ya, dia mendoakan negaranya. Awak, Tok Abah, mendoakan negaranya. Ni negara kita. Kita tak ada negara lain. Doakan negaranya, doakan pemimpinnya, doakan jiran-jirannya, doakan orang lain. Barulah ada keterangkuman, kebersamaan, kesyukuran. 3 nilai trust. 3 trust kepada Malaysia sejahtera, keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Ya, keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Konsep yang sangat bagus, sangat baik, dan sebagainya. Okey, so tanda bersyukur, kita kena banyak sabar, ya, usaha untuk bersyukur, kena banyak mendoa. Doakan orang lain. Dan Tok Abah pesan dan pesan dan pesan dan pesan, jika kita doakan orang lain selama 40 hari, dengan izin Allah, kita akan sayang, hormat, cinta pada orang yang kita doakan, dan orang yang kita doakan akan sayang, hormat, cinta, ya, dan sayang kat kita, insya-Allah. Nampak? Sayang menarik sayang, benci menarik benci. 2. Dan ketiganya, of course lah, orang yang bersyukur. Tok Abah dah sebut. Ramai yang dah buat. Tapi dalam ramai pun, bila survey, berapa orang yang malam tadi sempat memaafkan semua orang sebelum tidur, Tok Abah akan dapat respons sekitar 3 hingga 5%. Mana-mana kumpulan, mana-mana strata manusia di Malaysia, mana-mana kumpulan yang Tok Abah jumpa untuk bertazkirah ataupun memberikan motivasi ataupun kursus, Tok Abah akan tanya, baik pelajar ataupun pemimpin, berapa orang yang malam tadi sempat memaafkan semua orang sebelum tidur? Adalah sekitar kurang 5% orang kat tangan. Kurang 5%. Itu survey Tok Abah dari masa ke masa. Without fail. Artinya apa? Kita pesan dan pesan. Bukan Tok Abah seorang pesan. Ribu orang pesan di Malaysia tentang isu ini. Tapi kita masih lupa, masih terlupa. Kemaafan akan menarik kemaafan. Kita maafkan semua orang, Allah maafkan kita. Kita maafkan semua orang, Allah akan gerakkan hati orang lain untuk memaafkan kita. Nampak tak? What goes round comes round. What you give, you get back. Apa yang kita beri, itulah yang Allah akan gerakkan orang untuk beri balik kat kita. Kita beri maaf pada semua orang, Allah gerakkan semua orang untuk memaafkan kita. Macam mana? Kita nak bersedia untuk mati ni. Dia dah umur 70, boleh cakap mati. Kita baru umur 20 tahun, tak apalah mati. Baby pun meninggal lah, oi. Kenapa ketawa? Bukannya seronok, tapi sedih. Apa nama, yalah, kita sedih, ya, kadang orang tak ingat. Ya, mati tak tunggu tua, tak tunggu sakit, tak tunggu aksiden, tak tunggu sebab. Ya. Alright, so jom kita maafkan semua orang sebagai usaha untuk membina sifat syukur yang amat sedikit di kalangan hamba-hamba Allah ini yang dapat membentuk sifat itu. Dan of course syukur itu dengan bantu orang. Itu tanda bersyukur. Dan bantu itu disertakan pula dengan sedekah, berinfak, berwakaf dan sebagainya. Ini semua sebahagian daripada usaha untuk bersyukur.
we share out what you give. Ya, berikan apa yang kita sayang, apa yang kita cinta, apa yang kita suka sangat, yang kita sayang, harta kita sayang, kita infakkan, kita berikan. Itu tanda orang bersyukur. Sebab semua yang kita ada adalah pemberian Allah. Semua yang kita ada adalah pemberian Allah. So janganlah sibuk berkira sangat untuk memberi kepada orang lain setakat kemampuan kita, sebab yang kita ada pun semua pemberian dari Allah. Jadi Allah dah beri awak kedekut. Ingat, dalam yang kita ada ni ada hak orang lain. Whatever rezeki, apapun nikmat yang Allah berikan pada kita ni, ada hak orang lain di dalam rezeki kita, ya, pendapatan kita, ya, gaji kita, ya, keuntungan kita, ada bahagian untuk orang lain. Cantiknya agama kita ini, ya, supaya kita sentiasa ada kesyukuran, ada kebersamaan, ada khidmat, ada bantu membantu, ya, yang senang bantu yang susah, ya, yang susah menolong yang senang, dengan menjadi asbab kita dapat pahala. Subhanallah. Bila peminta sedekah datang pada kita untuk memohon bantuan, memohon sumbangan kita, yang sedang diuji oleh Allah bukan peminta sedekah. Yang sedang diuji oleh Allah ialah yang ada wang. Dia ada wang tapi dia tak nak bagi sedekah. Watch out guys. Watch out guys. Ya, Allah duk perhati, malaikat rakib atid mencatat dan sebagainya. Tapi saya bukan tak nak sedekah, tapi dia macam tak layak aje. Dia macam nampak sehat aja. Tentang scammer, tentang tipu je. Ni sindiket kot. Well, ya, kalau anda rasa was-was, jangan bersikap kasar pada orang yang minta sedekah. Just berlalu dari situ dengan tidak menyakitkan hati siapa-siapa, dan awak pun tak sakit hati. Tapi kalau kita bersangka baik, yalah, kita nampak dia macam okey tapi mungkin ada masalah yang kita tahu, kita sedekahlah setakat yang kita mampu, seikhlas mungkin, and then jangan berkira. Jangan berkira dia nak tipu kita, itu antara dia dengan Allah. Tapi kita ikhlaskan pemberian kita. Mudah-mudahan bila awak memberi, takkan miskin orang yang bersedekah, kecuali bertambah. Come on guys. And today is Friday. Semua hari adalah bagus untuk sedekah, apatah lagi hari Jumaat. Gitu, ya. So satu lagi cara lah untuk kita bersyukur ialah dengan itu yang ramai orang tanya, tak apa, macam mana kita nak istiqamah, macam mana kita nak kekalkan sifat orang yang bersyukur ni. Tak apa kata, ajak orang lain, ingatkan orang lain, didik orang lain untuk sama-sama bersyukur. What you convey to others, you have extra strength to implement. What you share with others, you have extra strength to implement. Bila kita kongsi sesuatu nasihat kepada orang lain, maka kita akan dapat kekuatan dan ilham dan juga rasa semangat untuk melakukan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Why? Kita kena cakap serupa bikin. Why? Kalau kita cakap tak serupa bikin, takut-takut berdosa dan Allah murka. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kita cakap tapi tak buat. Jadi Tok Abah suka cakap dan cakap pada orang lain. Untuk apa? Untuk ingatkan diri Tok Abah, buat apa yang kamu cakap. Jadi Tok Abah suruh solat tabat, Tok Abah kena buat. Bersedekah, Tok Abah kena buat. Ya, maafkan orang, Tok Abah kena buat. Senyum kat orang, Tok Abah kena buat. Kalau tidak, Allah amat murka kepada hambanya yang bercakap tapi tak buat. Faham ke faham? Of course faham. Alright, let's move on. Okay, sebelum tu Tok Abah ingatkan kali kedua, ya. Kita punya webinar pagi ni dibawakan oleh webinar pada 29 hari bulan 12. Webinar memperkasa, membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Simple topik, straightforward, tapi mudah-mudahan membawa manfaat kepada ribu-ribu manusia di Malaysia. Tu niat Tok Abah ialah, jom kita tinggalkan manusia dalam keadaan yang lebih baik sebelum bertemu dengan kita. Leave someone in a better state. So mungkin Tok Abah pun belum tentu panjang umur lagi, dah tinggal sikit-sikit usia ni, ujung-ujung ni. So 29 Disember, kalau kita masih panjang umur, kita akan bersama dalam webinar 8.30 malam sampai 10.30 malam. Kenapa buat malam? Siang dah penuh semua. Malam. Kenapa malam? Sebab malam kebanyakan orang rehat di rumah, ya. 8.30 hari Rabu, malam Khamis, ya. 8.30 malam dah siap subuh. Dah siap subuh pula. Subuh siap lah. Dah siap maghrib, ya. Kenapa tak lepas isyak? Lepas isyak kau kena pukul 9.30 kan lewatlah pula, ya. Kita lepas maghrib. Tapi kalau kita lewatkan solat isyak sebab ada majlis ilmu, no problem. No problem. Ada keharusan. Bukankah kita disuruh segerakan solat? Betul.
Tapi sunat segerakan solat. Wajib menuntut ilmu. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu itu fardu atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Fardu. Mana boleh fardu dikalahkan oleh sunat? Segerakan solat. Sembahyang Isya itu fardu. Mensegerakan sembahyang itu sunat. Ini afdal. Diberi pahala. Tapi mencari ilmu wajib. Jadi kalau kita tangguhkan, lewatkan Isya untuk ilmu, untuk buat kebaikan, untuk membantu, untuk berkhidmat, untuk bersama keluarga, untuk whatever yang benda yang baik-baik, yang tidak lara, maka ada keharusan. Hebatnya Allah, kasih sayang Allah tanpa limit, tanpa had. Ya. So mendidik orang lain, bantu orang lain itu tanda orang bersyukur. Ya. Dan kita sentiasa bahagiakan orang lain, tanda bersyukur. Ya. Dan orang bersyukur buat apa pun terbaik. Orang bersyukur buat apa pun terbaik. Orang bersyukur buat apa pun terbaik. Allah amat kasih hamba-Nya yang bila melakukan satu perkara dia buat dengan itqan, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Ya, Allah suka kita buat benda kecil tapi istiqamah, sungguh-sungguh dan berterusan. Jadi jom kita belajar bersyukur dengan buat yang terbaik. Buat apa pun terbaik, tanda kita syukur masih diberi nyawa, masih diberikan berbagai kata tu aset dan kelebihan oleh Allah. Syukur sangat ya. Syukur itu kata kerja, bukan kata nama. Jangan kata aku bersyukur apa? Aku dah sebut dah syukur. Tak. Kena mempamerkan, kena bertindak, mempamerkan, ya, merealisasikan syukur kita itu. Gitu ya. Dan of course seperti kata Ustaz Zul Ramli, bila kita nak jadi orang yang baik, kita kena the do's and the don'ts. Buat apa yang Allah suka, buat apa yang perkara-perkara yang positif, dan the don't, elakkan maksiat, elakkan buat perkara yang Allah benci. Ya, bab kata nasihat Ibrahim Adham kepada anak muridnya pun dah ratus kali Tok Abah sebut. Apa nasihat Ibrahim Adham kepada anak muridnya? Ibrahim Adham kepada anak muridnya, wahai anak muridku, buatlah apa yang Allah suka, walaupun semua orang benci. Dan ingat, jangan kau buat apa yang semua orang suka, walhal Allah benci. Ada perkara yang orang suka, tentunya benda-benda yang lara, benda-benda yang tak berapa betul ni, orang kadang suka. Ya, hiburan lah, itulah ini, adat-adat kita yang kadang tak betul. Faham ya? Tak payah bagi contoh lah. Ya, tetapi Allah murka. Jangan buat. Jangan buat. Ya, gitu. Ya, insyaAllah. Dan of course lah, orang yang bersyukur, dia akan tidak tinggalkan ibadah. Tok Abah dia dengar ucapan daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama, yang berhormat Senator Ustaz Idris Ahmad. Itu guru Tok Abah tu. Dia muda, umur 59 tahun, tapi guru Tok Abah sejak beliau umur 20-an kot. Masa tu dia jadi pensyarah kat UKM. Tok Abah dah jadi, masa tu dah jadi pengusi surau surau yang tertua di Bandar Baru Bangi. Tok Abah jadi pengusinya. Masa tu umur Tok Abah 36-37 tahun. Beliau umur dalam kurang daripada 30. Dia mengajar kami. Dia mengajar kami kat surau tu Ustaz Idris Ahmad yang sekarang jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ya. So beliau memberikan dalam ucap beliau, Tok Abah tangkap pada bulan Rejab nanti kita akan melancarkan bulan solat untuk orang Malaysia di Malaysia. Bulan solat. Bukan bermaksud kita kena jaga solat dalam bulan Rejab sahaja. Kau jangan main-main, jangan loya buruk. Sebab Tok Abah dah pesan dulu ya, masih kecil bilangan orang Malaysia yang jaga solat 5 waktu. Kecil min tak sampai separuh lah. Tak sampai separuh, tak sampai 50% orang Islam di Malaysia yang jaga solat 5 waktu. Sampai tak 60%? Tak sampai. Sampai tak kalau dah 50% pun tak sampai, takkan 60%. Ada tak 40% orang Malaysia Islam yang jaga solat 5 waktu? Ikut kajian tak sampai. Ada tak 30%? Mungkin. Sebab kajian demi kajian ada antara 20 hingga 25% orang. Ni kajian ya. Jangan pula kata mana mandai dia cakap ni, tengok kita ramai, masjid penuh. Ya, masjid penuh, yang di luar masjid lagi ramai. Ya, waktu maghrib kat pasar malam ramai tak orang Islam? Dia baru sampai. Azan berkumandang di masjid dan maghrib cuma 70 minit. Maghrib cuma 70 minit. Dia sampai ke pasar malam masa azan dan pergi kat pasar malam nak beli ayam, ikan,
sayur macam-macam itu semua, dia lebih daripada 1 jam. So masa bila dia, kita pesan kebaik lah. Kita pesan kebaik. Yang datang ke pasar malam tu musafir. Dia boleh jamak takhir. Kita pesan kebaik. Tapi macam mana? Aku kenal ni member aku, jiran aku. Sebelah orang mana pula musafir? Pulak. Faham tak cakap Tok Abah ni? So bila Tok Abah cakap tu bukannya nak membangga diri ke apa dah. Orang tua bangka nak bangga buat apa? Tapi nak pesan dan pesan dan pesan dan pesan. Kepada siapa? Kepada diri dan kepada orang lain. Cara terbaik untuk pesan kat diri, ingatkan orang lain. So bila Menteri Agama, bahagian hal agama ni menyatakan bahawa akan dilancarkan kempen, ya, jaga solat pada bulan Rejab, nanti tarikhnya Tok Abah tak tahu, ya, maka Tok Abah rasa sangat bahagia, sangat seronok, dan akan sama-sama berdoa mudah-mudahan panjang umur untuk sama-sama kita terlibat dalam kempen itu. Jom kita jaga solat. Yang membezakan orang Islam dan bukan Islam ialah solat 5 waktu. Siapa cakap? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Come on guys. Kamu kata kamu bersyukur, tapi solat awak tinggalkan. Syukur apa? Come on man. Ya, banyak sangat nikmat yang Allah berikan, tapi kita tak balas. Bukannya Allah hendak sangat solat kita. Kalau kita tak solat, Allah rugi ke? Ya, tak ada kurang apa pun pada Allah. Tapi kita lah yang sengsara duniawi dan ukhrawi. Ya, so jom jaga solat guys. Jom jaga solat. Dan kalau awak semua dah jaga solat, tanya syukur. Pesan pada sahabat-sahabat, tak sanggup aku. Doakan dalam hati. Doakan dalam hati semua orang. Baik kawan sekerja, kawan sepejabat, jiran, tetangga. Kita doakan mereka untuk jaga solat. Tolong tolong. Itulah doa Tok Abah tak kali sedekah subuh. Tok Abah mengaji Allah jadikan keluargaku orang yang solat. Dan Tok Abah sentiasa doa sebelum bagi salam, Rabbi ja'alni muqimas solati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Surah Ibrahim ayat 40. Wahai Allah, jadikan aku orang jaga solat, begitu dengan zuriatku. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doaku ini. Ini doa yang Tok Abah baca sebelum bagi salam, tiap-tiap lepas solat, tiap-tiap bersedekah subuh. Tok Abah akan doa, Rabbi ja'alni muqimas solat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Dan semua mak bapak elok baca doa ini. Ya Allah, jadikan aku orang yang jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Tok Abah takut sangat, ya, kalau Tok Abah meninggal dunia, anak-anak kandang abaikan solat, ya, dan sebagainya. Tok Abah takut kita akan dalam kubur pun dapat siksa dosa kering, ya, sebab tak cukup pesan, tak cukup marah, tak cukup ingatkan, tak cukup doa untuk anak-anak jaga solat. Maka mereka tak jaga solat, mak ayah yang dalam kubur pun sengsara. Ni namanya dosa kering. Tapi kalau anak-anak kita jaga solat, asbab nasihat dan pesanan dan doa kita, maka mak bapaknya akan dapat pencen kubur, dapatlah imbauan, ya, ataupun bantuan, ya, dari sebab amalan anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Maka mak bapaknya pun akan bahagia, lapang kuburnya, sejuk kuburnya, luas terang kuburnya di alam barzah nanti, insya-Allah. Itu dia, ya. So Tok Abah pun cakap hampir 50 minit ni, dah dekat 1 jam. So minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan, ya, kita semua jadi orang yang belajar, terus belajar untuk bersyukur. Sebab ingat guys, sangat sedikit di kalangan hamba Allah ini yang bersyukur. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah, kita masuk golongan yang sedikit, golongan kecil ini, ya. So happy birthday to you guys yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat anniversary, selamat pengantin baru yang nikah hari ini, esok atau lusa. Selamat pengantin baru. Anak sepupu Tok Abah pun walimah esok, ya, esok ke lusa, ya. Datuk Yusof dengan Datin Masturah, ini sepupu Tok Abah tu, ya. Anak mereka akan ada majlis walimah, tak salah Tok Abah esok. Dan Tok Abah pun dah janji, dah jawab akan hadir kalau sehat, kalau panjang umur, tak ada aral melintang, insya-Allah, ya. So itu dia. Selamat pengantin baru, bahagia terjana, selamat bertugas untuk yang bertugas, selamat bercuti untuk yang bercuti, selamat berbonding dengan keluarga untuk mereka yang dapat peluang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Jom belajar untuk lebih bersyukur. Doakan Tok Abah sekeluarga juga jadi orang-orang yang bersyukur. Tok Abah doakan anda semua yang dalam FB Live kita dan semua yang dapat menonton selepas ini, agar sama-sama Allah berikan hidayahnya. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.